Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma walhamdulillahirabbil alamin. Jadi insya-Allah Ustaz akan sambung pembahasan ilmu usul, pengenalan usul fiqh mengenai al-qiyas. Dalam bab al-qiyas, kita pergi kepada pembahasan al-qiyas. InsyaAllah pembahasan al-qiyas akan dibahaskan dalam 6 perkara, iaitu yang pertama ta'rif, yang kedua rukun dan syarat qiyas, yang ketiga autoriti, yakni pengiktirafan kepada al-qiyas, yang keempat pembahagian sudut illah, yang kelima pembahagian sudut furu', yang keenam kehujahan al-qiyas. Kita pergi yang pertama. Yang pertama al-qiyas. Al-qiyas, ta'rif al-qiyas dari sudut bahasa iaitu ukuran atau persamaan atau iktibar. Al-qiyas sudut istilah, yakni menzahirkan persamaan sesuatu yang tiada nas tentang hukumnya dengan sesuatu yang ada nas kerana ada persamaan dari segi illah atau sebabnya. Ini kita menyamakan sesuatu hukum yang baru dengan hukum yang lama, hukum yang asal, kerana persamaan dari segi illah. Kita pergi kepada rukun dan syarat. Nanti saya akan terangkan mengenai illah, hukum asal, furu' dan sebagainya. Kita pergi kepada rukun dan syarat. Rukun dan syarat al-qiyas. Rukun dan syarat al-qiyas terbagi kepada 4, iaitu yang pertama mesti ada asal, yang kedua ada hukum asal, ketiga ada furu', keempat ada illah. Okey, apa maksud asal? Asal ialah sumber asal yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, juga ia dikeluarkan hukum berasaskan dalil qat'i. Contohnya arak, sabit, haram dalam Al-Quran. Jadi asal ialah sesuatu yang ada di dalam Al-Quran yang mana dia mempunyai hukum. Contohnya arak. Arak ada di dalam Al-Quran, maka arak tersebut dipanggil dengan asal. Hukumnya adalah haram, maka hukum haram tersebut dipanggil dengan hukum asal. Kita pergi kepada yang kedua. Tadi yang pertama dipanggil asal, iaitu arak. Yang kedua dipanggil hukum asal. Hukum asal ialah hukum yang dikeluarkan dari dalil qat'i. Furu' yang ingin diqiyaskan mestilah memenuhi 5 syarat. Okey. Hukum asal ialah hukum arak itu. Tadi asal arak. Hukum asal ialah hukum haram arak tersebut. Maka ia dinamakan dengan hukum asal. Dia mesti mempunyai 5 syarat. Syarat hukum asal mesti 5 syarat. Syarat yang pertama ialah mesti dikiaskan pada perkara amaliyah sahaja, yakni telah sabit nas. Maksudnya hukum asal mestilah berkaitan dengan hukum amaliyah, tidak berkaitan dengan hukum akidah. Maknanya al-qiyas ni hanyalah boleh diaplikasikan kepada perkara amaliyah sahaja, tidak boleh diaplikasikan kepada akidah. Maksudnya kita tidak boleh keluarkan hukum akidah berdasarkan kaedah al-qiyas. Yang kedua, hukum asal mestilah illahnya dapat difahami oleh akal, tidak boleh sekiranya tidak difahami oleh akal. Contohnya illah, kenapa illah solat zuhur disyariatkan 4 rakaat? Maka benda tu tak boleh difahami dalam melalui akal. Allah sahaja yang tahu. Yang tu tidak boleh dikiaskan, tidak boleh dimasuk dalam hukum asal. Mestilah illahnya mesti difahami oleh akal. Contohnya arak. Arak kenapa haram? Kerana dia merosakkan akal. Maka illahnya jelas, kita faham kenapa dia haram. Okey. Yang kedua mestilah difahami oleh akal. Yang ketiga, hukum asal bukanlah suatu hukum khususiat Nabi. Contohnya
hukum asal disyariatkan di dalam di dalam sunnah, telah disabit di dalam sunnah bahawa Nabi SAW berkahwin lebih daripada 4 orang isteri. Maka perkara tersebut tidak boleh dikiaskan kerana apa? Dia termasuk di dalam amalan khususiat. Hanya khususiat Nabi sahaja boleh menikah lebih daripada 4 orang isteri. Kita tak boleh kiaskan perkara tersebut untuk menjadikan amalan kita, untuk menghalalkan kita kahwin lebih daripada 4. Itu tidak boleh. Mesti selain daripada amalan khususiat. Yang keempat, hukum asal tidak dimansuhkan. Maksudnya sebagaimana hukum arak itu tidak dimansuhkan perharamannya, maka boleh dikiaskan. Yang kelima, hukum asal mempunyai illah yang mungkin terlaksana atau mungkin ada pada furuk. Yang ni maksudnya hukum illah tu mungkin illah, contohnya illah pada arak belum terlaksana lagi. Belum terlaksana bahawa arak itu merosakkan akal. Contoh seolah-olah macam arak ni memang merosakkan akal, tapi dari dulu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang tiada yang mengamalkan, tiada yang minum arak. Maknanya illah tu belum lagi berlaku. Tapi illah pada furuk, yakni dikiaskan minum tuak masam. Tuak masam memabukkan. Maka illah tu telah pun terlaksana pada furuk, minum tuak masam. Tapi asalnya belum terlaksana lagi. Maknanya pada hukum asal tu belum lagi ada orang yang mengamalkan, tapi furuk telah ada orang yang mengamalkannya. Itu maksud hukum asal mempunyai illah yang mungkin terlaksana atau mungkin ada pada furuk. Okey. Habis perbahasan hukum asal. Masuk kepada furuk. Yang ni furuk ialah furuk atau cabang ialah masalah di mana hukumnya tidak dinyatakan dalam Al-Quran, Sunnah ataupun ijma'. Contohnya tuak masam, pil khayal. Tuak masam dan pil khayal tidak dinyatakan di dalam Al-Quran, Sunnah maupun ijma', tapi dikiaskan dengan arak kerana memabukkan. Maka yang dikiaskan tu dipanggil furuk, arak tu dipanggil asal. Furuk ialah tuak masam, arak ialah asal ialah arak. Okey. Kita pergi kepada illah. Dan furuk tu ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, pada furuk terdapat illah yang ada pada asal. Okey, dalam furuk tu ada illah yang ada pada asal. Yang kedua, furuk itu tidak terdapat nas atau ijma' yang berlawanan dengan qiyas. Maksudnya furuk tidak boleh sekiranya nak dikiaskan dengan hukum asal, dia tidak boleh berlawanan dengan ijma'. Contohnya furuk tersebut telah difatwakan oleh ijma' bahawa contohnya dia haram. Maka kita tidak boleh mengkiaskan perkara tersebut dengan asal. Sebab apa? Telah diputuskan oleh ijma' bahawa ia adalah haram contohnya. Jadi tak berkias, tak boleh berlawanan dengan ijma'. Yang ketiga, furuk hukum furuk tidak boleh mendahului hukum asal, sudut sabitnya. Maksudnya hukum furuk tu hukum furuk tidak boleh dikiaskan kepada hukum asal, tidak boleh dikiaskan kepada furuk. Contohnya nak kiaskan wudu dengan tayamum, tidak boleh. Sebab apa? Tayamum, wudu terlebih dahulu disyariatkan sebelum disyariatkan tayamum. Maka tidak boleh dikiaskan contohnya wudu kepada tayamum, tidak boleh. Yang keempat, syarat furuk,
hukum yang dipindahkan kepada furuk dengan usul. Sebagai contoh, tidak sah qiyas wuduk terhadap tayamum atas dasar illah kedua-dua menyucikan. Kerana wuduk dan tayamum sememangnya tidak sama sudut membersihkan, di mana wuduk menggunakan air dan dapat menghilangkan kotoran, sedangkan tayamum menggunakan debu, tanah dan tidak dapat membersihkan. Tidak boleh memindahkan hukum daripada furuk kepada usul. Maknanya kita tidak boleh mengkiaskan hukum daripada usul asal tu dengan furuk, tak boleh. Contohnya kita kiaskan hukum wuduk kepada tayamum. Macam Ustaz cakap tadi, hukum wuduk terlebih dahulu disyariatkan, sedangkan tayamum datang kemudian. Maka tidak boleh dikiaskan wuduk itu kepada tayamum. Begitu juga tidak boleh dikiaskan hukum wuduk kepada hukum tayamum. Okey, habis bab furuk. Kita masuk kepada illah. Itu baru rukun dan syarat qiyas. Tadi asal, hukum asal, furuk, dan yang keempat ialah illah. Illah ialah sifat atau sebab yang menyebabkan lahir hukum asal yang sama dengan hukum furuk. Contohnya sifat mabuk pada arak. Okey. Kita nak kiaskan sesuatu itu, contohnya arak dengan tuak masam. Mesti illah dia bersamaan. Arak memabukkan, tuak masam juga memabukkan. Itulah illah. Illah ni apa sebab dia haram. Okay, habis. Masuk kepada autoriti qiyas, yakni pengiktirafan qiyas. Okey, al-qiyas ni dia disokong oleh dalil Al-Quran pada surah Hashr, yakni fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah iktibar wahai orang-orang yang mempunyai akal. Maksudnya apa? Benda perkara baru berlaku, ambillah iktibar kepada hukum yang perkara yang sudah ada di dalam Al-Quran. Air tuak masam memabukkan, ambillah iktibar kepada arak yang juga memabukkan. Okey, yang kedua, dari as-sunnah, Nabi pernah menggunakan al-qiyas ketika tiada wahyu. Maksudnya Nabi pernah menggunakan kaedah al-qiyas ketika tiada wahyu. Yang keempat, amalan sahabat. Sahabat mengkiaskan Abu Bakar menjadi khalifah dengan dikiaskan perbuatan Nabi melantik Abu Bakar mengarahkan Abu Bakar menjadi imam dalam solat. Yang keempat, logik akal. Logik akal, kenapa al-qiyas ni boleh digunakan pakai? Kerana masalah terus-menerus berlaku, sedangkan dalil telah lama tamat. Maka perlu kepada qiyas untuk hukum baru berdasarkan sama illahnya. Maksudnya perlu dikiaskan benda yang baru ni kepada benda yang lama. Kerana apa? Peredaran zaman, masalah sentiasa berlaku. Ada masalah yang baru berlaku. Maka perlu dikiaskan oleh para ulama dengan perkara yang telah lama berlaku dalam Al-Quran. Okey, masuk kepada pembahagian sudut illah. Pembahagian sudut illah dibahagikan kepada tiga. Yang pertama, qiyas aula, iaitu yang pertama qiyas aula, yang kedua musawi, yang ketiga adna. Apa itu qiyas aula? Qiyas aula ialah illah pada furuk lebih kuat dari illah asalnya. Contohnya, Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taqul lahum uffin, janganlah kamu berkata kepada ibu ayah. Yang itu ialah asal. Hukum asal mengatakan adalah haram, tapi tak dinyatakan dalam Al-Quran memukul ibu bapa adalah haram. Akan tetapi ia dikiaskan kepada perbuatan itu, kedua-duanya menyakitkan. Tapi illah furuk itu, iaitu memukul, lebih kuat menyakitkan berbanding dengan illah asal. Illah asal iaitu mengatakan hanyalah menyakitkan hati, tapi memukul menyakitkan jasad. Iaitu qiyas aula. Maknanya illah furuk tu lebih berat daripada illah asal. Okey, qiyas musawi ialah illah furuk sama dengan illah asal. Illah furuk sama taraf, sama berat, sama
sama ringan dengan illah asal. Contohnya apa? Musnahkan harta anak yatim sama dengan memakan. Maksudnya haram memusnahkan harta anak yatim dinyatakan dalam Al-Quran. Haram memakan harta anak yatim dinyatakan dalam Al-Quran, tapi memusnahkannya tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Tapi illah kedua-duanya sama, iaitu kedua-duanya habis. Makan habis, memusnahkan juga habis. Itu illah qiyas musawi, illah yang sama martabatnya, sama beratnya. Okey, yang ketiga qiyas adna ialah illah furu' lebih lemah dari illah asal. Contohnya haram jual beli apple dengan apple. Jual beli apple dengan apple adalah haram. Dikiaskan kepada jual beli gandum dengan gandum juga adalah haram. Kerana apa? Kerana gandum adalah barang ribawi dan gandum adalah makanan asasi. Akan tetapi kenapa dipanggil adna, dipanggil lebih ringan? Kerana apple bukan makanan asasi, sedangkan gandum adalah makanan asasi. Maka gandum lebih hampir kepada jual beli ribawi, jual beli yang boleh berlaku riba. Maka haram jual apple ni dikiaskan dengan haram jual apple dikiaskan dengan haram jual beli gandum. Akan tetapi kias illah tu adalah lebih ringan. Maksudnya apple ringan kerana apple bukan makanan asasi, gandum adalah makanan asasi. Okay, habis al-qiyas pembahagian sudut illah. Kita masuk kepada pembahagian sudut furu'. Habis pembahagian sudut furu'. Habis pembahagian sudut furu'. Kita masuk pembahagian sudut illah. Pembahagian sudut illah. Al-qiyas pembahagian sudut illah iaitu terbagi kepada dua. Yang pertama al-qiyas khafi dan al-qiyas jali. Okey. Apa itu qiyas al-khafi? Qiyas al-khafi ialah dikiaskan haram baca Al-Quran orang haid dari qiyas jali, tetapi harus pada qiyas khafi dari sudut masa haid. Masa haid lama, junub kejap. Okey. Dikiaskan hukum asal membaca Al-Quran bagi orang junub adalah haram, dan hukum membaca Al-Quran bagi orang haid juga haram. Kedua-duanya adalah sama haramnya. Akan tetapi itu qiyas secara jelas kedua-duanya haram. Kerana apa? Berjunub menunjukkan tidak suci, haid juga tidak suci. Tapi dia kiaskan khafi, maknanya qiyas yang lebih ringan, iaitu harus bagi orang haid membaca Al-Quran berbanding orang junub membaca Al-Quran. Sebab apa? Haid ni lama dari segi masanya lebih lama berbanding orang berjunub. Maka di qiyas khafi, maksudnya qiyas yang ringan dikiaskan pada masa haid orang berjunub dengan orang haid. Masa haid lebih lama berbanding masa orang berjunub. Maka qiyas kat situ qiyas khafi, qiyas yang ringan. Maka dibolehkan orang yang haid membaca Al-Quran berbanding orang berjunub. Sebab apa? Kerana qiyas kat situ hanyalah qiyas ringan sahaja dari segi masa. Akan tetapi dari segi qiyas jelasnya kedua-duanya haram. Sebab apa? Kedua-duanya tidak menyucikan. Yang ni lebih kepada sebab apa timbul hukum qiyas khafi ni? Kerana ada wanita yang datang haid di kalangan para hufazul Quran, maka mereka perlu membaca Al-Quran.
jadi keluar qiyas kat sini, qiyas yang khafi, kerana beza antara haid dengan junub ialah dari segi masa. Dari segi masa, junub bolehlah tidak membaca Al-Quran kerana sebentar saja, kejap saja junub. Tapi haid ni makan masa yang lama, kadang-kadang seminggu dan sebagainya. Jadi para hufazul Quran perlu membaca Al-Quran. Maka dikias khafikan kat situ, ilahnya agak berlainan sikit, maka keluarlah hukum boleh membaca Al-Quran bagi perempuan yang haid. Okey, habis qiyas khafi. Masuk pada qiyas jali. Qiyas jali dikiaskan haram baca Al-Quran bagi yang haid dengan junub dari sudut tidak suci. Okey, tadi khafi. Khafi dari segi masa, lama dan sekejap. Maksudnya qiyas tu qiyas yang sipi-sipi lah, boleh dibolehkan perempuan haid membaca Al-Quran. Tapi qiyas jalinya secara jelasnya kedua-duanya tidak suci, maka tidak boleh membaca Al-Quran. Yang pertama tadi dikiaskan kepada seolah-olah dikecualikan bagi orang yang hufazul Quran, dibolehkan walaupun haid membaca Al-Quran untuk menjaga hafalan. Tapi qiyas jalinya secara umumnya haram, perempuan haid tidak boleh membaca Al-Quran, dan siapa-siapa yang berjunub juga tidak boleh membaca Al-Quran. Itu jali. Jelas jali dan khafi. Habis jali dan khafi, kita masuk kepada habis pembahagian sudut ilah. Yang keenam, kehujahan qiyas. Kehujahan qiyas. Okey, dia kehujahan qiyas terbahagi kepada tiga, iaitu golongan menolak, golongan menerima, dan hujah jumhur terhadap golongan menolak. Kita pergi pada yang pertama, golongan menolak. Golongan menolak menyatakan, hujah mereka menyatakan Quran menegah kita dari mengikuti zon. Maksudnya apa? Mereka menolak kerana al-qiyas ni tertekak di atas zon, di atas sangkaan untuk mengeluarkan hukum. Maka Al-Quran menolak daripada melakukan sesuatu di atas dasar zon. Itu hujah mereka, hujah yang menolak lah. Seterusnya, al-qiyas adalah berdasarkan zon. Al-Quran al-qiyas berdasarkan zon. Berdasarkan zon ni maksudnya tidak kukuh lah hujahnya, hujah al-qiyas tersebut. Maka mereka menolak. Seterusnya, membuka ruang kepada perselisihan. Mereka menyatakan al-qiyas ni boleh membawa kepada perselisihan, perbalahan dan sebagainya. Seterusnya, berhujah dengan qiyas seolah menganggap hukum Islam belum sempurna. Mereka menyatakan apabila menggunakan qiyas ni seolah-olah kita menganggap hukum Al-Quran dan Sunnah ni belum lagi sempurna, belum lagi syumul. Itu hujah orang yang menolak. Okey, kita pergi kepada golongan yang menerima. Apa hujah mereka? Golongan menerima yang pertama berdasarkan dalil Al-Quran, iaitu surah An-Nisa ayat 59, apabila berselisih kembalilah kepada Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Apabila berlaku perselisihan, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Ini kembali kepada Quran dan Sunnah. Golongan menerima menggunakan dalil tersebut kerana al-qiyas telah jelas lagi nyata bahawa al-qiyas kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kerana apa? Al-qiyas mengambil kiasan tersebut daripada ilah sesuatu hukum yang telah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu hujah golongan yang menerima berdasarkan Al-Quran. Yang kedua, hujah berdasarkan As-Sunnah, berijtihad untuk dikiaskan dengan hukum Al-Quran. As-Sunnah berijtihad untuk mengeluarkan hukum berdasarkan Al-Quran.
Okey. As-Sunnah Nabi SAW pernah menanyakan kepada Muaz, sekiranya apabila dia sampai Muaz diutuskan ke Yaman. Kemudian apabila dia sampai di sana, Nabi bertanyakan apabila dia sampai di sana, apabila berlaku sesuatu permasalahan, apakah yang kamu akan lakukan? Dia kata dia akan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Dan sekiranya tiada, Nabi tanya, sekiranya tiada, maka dia akan berijtihad, yakni menggunakan kaedah qiyas daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu dalil As-Sunnah berdasarkan kisah Muaz diutuskan ke Yaman. Kemudian ijma' berdasarkan riwayat mutawatir pelantikan Khalifah Abu Bakar. Ijma' telah jelas, para sahabat ijma' mengkiaskan perbuatan Nabi melantik Abu Bakar sebagai imam, dikiaskan Abu Bakar lah layak menjadi khalifah. Dan daripada logik akal yakni wahyu telah tamat, perlu kepada qiyas dari segi sama elah. Seperti saya sebut tadi, wahyu telah pun tamat, telah pun terhenti penurunan wahyu, maka perlu kepada al-qiyas, kiasan para ulama daripada hukum yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu hujah golongan menerima. Kita pergi kepada hujah jumhur terhadap golongan yang menolak. Jadi jumhur ulama membuat hujah untuk menolak golongan yang menolak al-qiyas. Kita tengok yang pertama. Yang pertama, Quran, golongan yang menolak tadi menyatakan Quran menegah daripada melakukan sesuatu berdasarkan zan. Jadi jumhur ulama menyatakan Quran tegah ikut zan pada perkara akidah sahaja. Jadi al-qiyas ni, ulama telah gariskan bahawa al-qiyas ni boleh diamalkan, dipraktikkan berdasarkan perkara-perkara amaliyah, perkara ibadah. Tidak boleh dikiaskan kepada akidah. Jadi Al-Quran hanyalah menegah ikut zan pada perkara akidah. Akidah tidak boleh ikut kepada perkara zan. Akan tadi kepada perkara amaliyah dibolehkan. Yang kedua, perselisihan yang ditegah adalah juga kepada perkara akidah. Tadi golongan menolak menyatakan al-qiyas ni membawa kepada perselisihan, perbalahan dan sebagainya. Dan Al-Quran melarang daripada berlaku perselisihan. Jadi jumhur ulama menyatakan perselisihan ni hanya tidak dibolehkan dalam perkara akidah. Dalam perkara akidah tidak boleh menjadi cabang akidah, pelbagai pendapat. Akidah hanya satu sahaja pendapat, tidak boleh bercabang-cabang. Akan tetapi kepada perkara furu', perkara amaliyah, perkara ibadah, dibolehkan perselisihan. Okey, itu hujah jumhur ulama menolak, mereka yang menolak al-qiyas. Dan pandangan yang lebih tepat ialah jumhur ulama. Kerana apa? Kerana al-qiyas ini hanyalah dikiaskan kepada perkara amaliyah, perkara ibadah saja, dan tidak terkait kepada perkara akidah. Wallahu a'lam. Selesai dalam perkara yang pertama, ta'rif al-qiyas, rukun dan syarat al-qiyas, autoriti, yakni pengiktirafan al-qiyas berdasarkan Al-Quran, Sunnah, amal sahabat dan logik. Kemudian yang keempat, pembahagian sudut illah. Sudut illah tadi terbagi kepada dua, iaitu khafi dan jali. Khafi ni illah dia ringan, jali illah dia berat, illah dia lebih jelas. Pembahagian qiyas, sudut furu'. Sudut furu' ni terbagi kepada tiga, iaitu aula, illahnya lebih berat, illah furu' lebih berat daripada illah usul. Musawi, yang kedua musawi, illah furu' dan usul adalah sama. Yang ketiga qiyas adna, illah furu' lebih ringan daripada illah usul. Okey, yang keenam, kehujahan qiyas. Kehujahan qiyas terbagi pada tiga, golongan menolak yang pertama, yang kedua golongan menerima, yang ketiga hujah jumhur ulama terhadap golongan yang menolak. Okey, sekali kesimpulan,
Al-Qiyas ini boleh diguna pakai kerana sandarannya ada Al-Quran Sunnah dan ijma' dan logik juga ada. Kemudian golongan yang menolak tidak dapat menafikan Al-Qiyas ini tidak boleh diguna pakai, apatah lagi hujah mereka telah disangkal, telah dijawab oleh jumhur ulama dan menunjukkan hujah mereka adalah lemah. Jadi kesimpulannya Al-Qiyas ni termasuk di dalam sumber hukum dalil yang disepakati. Yang pertama Quran, Sunnah, ijma', yang keempat Al-Qiyas. Maka Al-Qiyas ini boleh diguna pakai. Wallahu a'lam.